بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. InsyaAllah kita sambung kalau kitab saya ni, iaitu pada muka surat 150, hadis yang ke-64, edisi Jawi. Hadis yang ke-64 daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala, kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nafaqatu kulluha fi sabilillah. Nafaqah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, semuanya fi sabilillah, dikira satu pelaburan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ilal bina'ah, melainkan harta yang digunakan untuk membina bangunan. Fala khaira fihi, maka harta yang disalurkan untuk membina bangunan itu, la khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya. Baik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis yang kita baca ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hadis yang menyebut tentang permasalahan nafaqah. Nafaqah ni maknanya pembiayaan. Semua harta benda yang kita keluarkan untuk membiayai diri kita sendiri, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, untuk membiayai anak-beranak kita, adik-beradik kita yang duduk di bawah tanggungjawab kita. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua itu dikira nafaqah. Semua itu dikira nafaqah. Nafaqah yang disebut pelaburan fi sabilillah, kulluha fi sabilillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, sehari-hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barangkali kita menyara kehidupan keluarga. Barangkali kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada anak-anak yang kita besarkan, yang kita memberi pelajaran, yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita bertanggungjawab untuk menyara kehidupan mereka belajar dan mengaji. Jadi semua itu bukan pelaburan sia-sia. Semua itu dikira fi sabilillah. Fi sabilillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau macam tu tuan-tuan,
daripada kita, barangkali kita mula mengorak langkah hidup berkeluarga hari itu sejak puluhan tahun yang silam, puluhan tahun yang lalu, lama lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Daripada kita seorang-seorang duk belanja untuk diri sendiri, menguruskan kehidupan seorang-seorang sehinggalah kita berdua, kemudian dapat anak seorang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kira-kira tu seorang anak kita ukur sudahlah kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad berapa perbelanjaan bulanan. 2 orang anak, 3 orang anak. Ni nak sekolah pula ni. Sallallahu alaihi wasallam. Ni nak dapat baru pula ni. Jadi banyaklah pelaburan yang kita buat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk membiayai keluarga. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tanpa sedang kita telah pun membuat pelaburan fi sabilillah. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cuma satu ya. Illal binaa fala khaira fihi. Melainkan buat bangunan ataupun membina rumah, fala khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma tuan-tuan, yang dikatakan fala khaira fihi, yang tidak ada kebaikan pada bina bangunan ni, bangunan yang macam mana? Taib. Selagi mana bangunan yang kita bina, rumah yang kita buat itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita berlindung diri daripada panas dan hujan. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selama tu tak termasuk dalam hadis yang Nabi masukkan fala khaira fihi. Maknanya selagi mana kita membina rumah ada keperluan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita buat rumah ada keperluan, bilik cukup dengan keadaan berapa orang dalam rumah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka selagi itu dimasukkan, yang dimasukkanlah hadis ni tidak termasuk. Yang termasuk tu makna apa? Iaitu kalau kita membina rumah dalam keadaan melampau, berhabis-habisan duit membina rumah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa tujuannya? Untuk bermegah-megah, sallallahu alaihi wasallam. Tengok rumah, kita kata, ish, rumah dia tak padan. Orang tak panggil rumah lah kalau besar macam tu, orang panggil istana, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ataupun orang panggil mahligai kot. Taib. Tengok rumah tu sunyi ya. Pasal apa? Sebab orang tak ramai. Dalam rumah tu tak, kalau segi buat rumah tak padan dengan orang duduk. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi hak tu yang disebut la khaira fihi, tak ada kebaikan padanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak ada kebaikan pada bina rumah yang melampau-lampau, mengebat. Taib. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi sebut itu, maknanya pasal apa? Sebab bina rumah yang melebihi had. Pasal apa yang dikatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad? La khaira fihi, tidak ada pahala padanya. Tu maksudnya. Tak ada pahala. Tapi kalau buat rumah cukup-cukup padan dengan kita berapa orang dalam rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bilik sesuai dengan anak berapa orang, bilik ayak sesuai untuk berapa orang nak guna. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selama itu ada pahala. Tapi kalau melebihi, dah melebihi had, la khaira fihi, mana tuan, kalau kita ngaji bahasa Arab, la dipanggil la nafiyatun lil jinsi, nafi jenis dia panggil. La itu maknanya nafi jenis, tidak ada jenis kebaikan sama sekali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, waktu kata ulama, iyyaka wal fudul fa inna hisabahu yatul. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa segala pun tuan-tuan, jangan mengambil lebih daripada keperluan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Buat rumah mengikut keperluan.
Berpakaian ikut keperluan, berkenderaan ikut keperluan. Dulu barangkali orang hanya sesuai di sebuah rumah ada sebiji kereta ya. Tapi lah oleh kerana dalam zaman orang bekerjaya, bini kerja, dia kerja, kereta kena 2 biji. Kadang-kadang tu anak kerja, rumah, depan rumah 5-6 biji kereta. Tak apalah, sesuai guna. Tapi ada orang tuan-tuan, kereta hak lama tu boleh pakai lagi, tak ada masalah apa pun. Alhamdulillah. Tapi tengok keluar hak baru, dia nak beli hak baru ya. Akhirnya semua kereta tu naik serba sikit. Kereta tu naik sikit, kereta tu naik sikit, kereta tu naik sikit. Tuan-tuan, tu dia panggil lebih daripada keperluan. Muhammad. Jadi kata ulama, iyyaka wal fudul, jaga-jaga ambil hak lebih. Fa inna hisabahu yatul, hisabnya panjang sekali. Tuhan nak kira tu panjang sekali hisabnya. Muhammad. Tuan-tuan, jadi kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rumah tu hanya sesuai untuk kita buat setingkat saja. Tapi kalau perlu buat 2 tingkat, memang perlu buat 2 tingkat. Tapi jangan tuan-tuan melebihi had. Allahumma salli ala Muhammad. Barangkali kalau kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada orang buat rumah besar. Apa tujuannya? Untuk haban orang main mengaji. Nak panggil tok guru mengajak. Tak ada masalah, alhamdulillah. Tu tak termasuk la khaira fihi. Barangkali dia buat rumah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, 2 tingkat. Hak bahagian atas dia sewa. Untuk apa? Untuk duit itu ambil sikit untuk keperluan menyara hidup lah. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Mana diguna? Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun dia ambil duit itu untuk apa? Sewaan rumah. Untuk support Allahumma salli ala Muhammad, orang susah, orang miskin dan sebagainya. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Tuhan ni adil. Selagi mana kita guna untuk jalan dia, kita akan dapat kebahagiaan. Kita akan dapat kebahagiaan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemarin saya ceramah di Jitra, Nuzul Quran. Ada satu orang tuan-tuan, anak dia belajar di sebuah Mahat Tahfiz. Mahat Tahfiz ni diasaskan oleh satu orang yang barangkali kita kenal dulu ni, Datuk HBR, Hanafi bin Ramli. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang dia Tuhan Maha Kaya. Tuhan matikan dia Tuhan matikan dia pada malam Jumaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Selepas meraih budak-budak tahfiz, balik rumah penat dia mati. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok mati malam Jumaat tu mati yang sangat hebat. Walau apa pun kita tuan-tuan, kalau kita ni orang beriman, kalau Tuhan bagi mati pada malam Jumaat, alhamdulillah. Tapi kalau tak beriman, tu tak masuk buk lah. Kalau tak beriman, tak masuk buk. Ni beriman. Masya Allah ya Karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa kemuliaan dia? Saya tengok satu kemuliaan dia, kelebihan dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab dia buka Mahat Tahfiz. Sampai sekarang, lepas dia mati, isteri dia menguruskan. Orang duit banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Duit banyak, nak labak tak tahu. Aset melebihi daripada usia. Banyak. Nak buat apa lagi? Buka Mahat Tahfiz. Sallallahu alaihi wasallam. Kita buka Mahat Tahfiz, kita buka perusahaan yatim, tak ada duit. Kita nak kena cari sumbangan orang. Ni orang kaya. Masya Allah ya Karim. Sallallahu alaihi wasallam. Pelaburan dia hebat. Jadi tuan-tuan, duit banyak Tuhan bagi apa? Untuk membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, satu orang, 2 manusia dalam zaman Bani Israel. Si isteri ni, Sallallahu alaihi wasallam, dan si suami ni, satu masa Tuhan wahyukan kepada Sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dalam Bani Israel untuk sampaikan mesej Allah kepada 2 lelaki bini ni. Sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Tuhan suruh habaq kat lelaki dia. Depa ni, kedua-dua orang depa ni Tuhan akan tetapkan separuh daripada hidup miskin, separuh hidup kaya. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, depa pilih ambil lah. Nak kaya awal ke nak kaya belakang.
tawak dekat suami ni, Allah Subhanahu Wa dia kaya awal. Dia Allah Subhanahu Wa Muhammad, dia kaya awal tapi miskin belakang. Tawak kat bini miskin awal, tawak dekat suami kaya awal. Tawak dekat isteri dia miskin awal, jadi kaya belakang. Taib. Bukan, minta maaf saya. Jadi bila tawak macam tu rupa Rasulullah Muhammad, depa ni salah daripada dalam sebahagian kehidupan depa, sama ada depa nak akan miskin awal ataupun kaya awal, macam tu lah. Jadi pilih, bila minta pilih, tanyalah si suami, hang nak pilih kaya awal ke, hang nak pilih kaya belakang? Dia kata, saya pilih kaya awal. Lepas tu belakang miskin. Tanya pula bini, hang pilih apa pula? Saya pilih miskin awal. Lepas tu kaya belakang. Pasal apa? Si suami, Allahumma salli ala sayyidina, dia kata saya ni pilih kaya awal bukan apa, sebab belakang-belakang esok miskin, saya nak zuhud dengan dunia. Maknanya saya tak mau berkisahlah dengan dunia, saya nak beribadat saja. Tu hak suami tu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina, kemudian tanya pula yang si isteri, saya pilih miskin awal. Lepas tu kaya belakang. Pasal apa? Waktu saya kaya di belakang usia saya, duit ada dah. Jadi bila duit ada, saya nak buat apa lagi? Saya buat ibadat saja. Tuan-tuan, maknanya bila duit ada, nak fikir cari duit apa lagi? Buat ibadat je lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Oleh kerana kedua-dua mereka ni, natijah daripada kedua-dua mereka, pilihan Tuhan bagi ni ibadat, kata Allah, oleh kerana macam tu passion dua-dua orang lah ni macam ni lah. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, qada aku kepada kedua-duanya mereka daripada awal sampai mati kaya, tak miskin-miskin dah. Pasal apa? Sebab pilih ibadat. Hak bini pun pilih ibadat, yang isteri pun, yang hak bini pilih ibadat, yang suami pun pilih ibadat. Ya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, maknanya hak ni orang yang mencari kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Tuhan bagi harta untuk apa? Untuk kita menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala an-nafaqatu kulluha. Taib. Nafaqah kesemuanya fi sabilillah, dikira pahala fi sabilillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Illal bina fala khaira fihi, melainkan buat bangunan tidak ada kebaikan dan pahala padanya. Taib. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak ni kalau binaan itu tidak bermaksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Ataupun kita bina bangunan itu tidak ada hajat apa-apa. Tak ada hajat apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Taib. Tuan-tuanlah hidup ni tuan-tuan, kita yang pentingnya Allah. Yang pentingnya hidup ni hanya satu ya, Tuhan. Taib. Di hidup yang penting apa? Yang pentingnya agama. Saya ingat satu Nabi SAW. Nabi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selalu Nabi kata, hasbi rajai min khaliqi wa hasbi dini min dunyaya. Nabi kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cukuplah pengharapanku hanya Tuhanku. Aku ni tak ada apa pun tak apa, yang penting ada Tuhan. Dalam hidup ni yang penting Allah saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian Nabi sebut, hasbi wa hasbi dini min dunyaya. Dalam dunia ni kalau tak ada apa pun tak apa, yang penting ada agama sudah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang ni tuan-tuan, kalau dia ada agama, agama akan memandu kehidupan dia. Tapi kalau tak ada agama, hidup ni kita rasa macam kosong, tak ada arah. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ada agama,
Walaupun kita duduk seorang, kita rasa bahagia. Kalau tak ada agama, duduk seorang, kita rasa macam kosong. Tuan-tuan, hatta bila menjelang sampai umur berusia pun, tuan-tuan. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam apa bentuk keadaan sekalipun kita ni, kita rasa macam kita mendapat satu kebahagiaan yang orang tak dapat. Bagi contoh kita kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya pernah sembang atau jumpa dengan satu orang. Dia kata, tak tahulah semua macam tu ke ataupun tak macam tu, wallahu a'lam, tapi dia lah. Dia kata begini. Dia Ustaz, kita Ustaz, mai tu peringkat umur Ustaz, tidur bukan mau sangat dah. Dia kata. Itu macam mana? Dia kata tidur Ustaz, tidur malam, berasa macam puas sangat dah. Tak tahulah. Dia kata, wallahu a'lam. Tapi ramai juga saya tengok orang tua, tuan-tuan. Biasa sampai subuh juga berbangkit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi saya pernah jumpa waktu saya duduk dekat pondok dulu ni, macam betul hak yang disebut tu, macam betul. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, dia ni yang tidur banyak tuan-tuan, orang muda. Tapi kalau satu peringkat umur, saya tengok macam betul. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak tahulah, saya tak tua lagi. Belah kampung kami tu, satu orang tua, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mai tengah malam pukul 2, pukul 3, dia bangkit dah. Dia bangkit apa? Bangkit bergobek. Tahu ada gobek? Lah tak ada gobek lah. Duduk bergobek. Gobek. Pasal apa, tuan-tuan? Tak erti buat apa. Nak tidur cemuh ya. Bangkit bergobek. Kalau bangkit pegang Quran ke, kalau bangkit semayang ke, zikrullah ke, dia tak erti. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna apa? Agama tak pandu dia. Agama tak pandu dia. Kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh lagi. Setengah-setengah orang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia seorang-seorang tak boleh duduk. Dia kena cari orang habuan nak bersembang. Dia kata kalau duduk seorang tension. Tuan-tuan, orang Islam ni dia tak ada tension. Orang Islam, kalau kata orang Islam yang sebenarnya, dia tak stres, dia tak ada tension. Allahu akbar. Pasal apa? Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak tension pasal apa? Orang tak mau aku sudah. Kita susah hati kalau orang tak mau. Orang tak sokong, orang tak mau, susah hati. Sallallahu alaihi wasallam. Orang tak mau sudah habis. Kau baca Quran ya? Baca Quran. Duduk dengan Tuhan. Duduk di masjid ya? Orang tak mau aku. Tuan-tuan, ni cara fikir saya lah. Kita ni ada sikit minda pemikiran agama. Duduk dengan Tuhan. Masalah apa? Sallallahu alaihi wasallam. Yang masalahnya sebab duduk dengan orang. Duduk dengan orang ni kalut, sibuk. Jadi bila kita dua benda, tuan-tuan, kalau ada dua perkara pada kita, dia mengganggu kita. Dia tak menjadikan kita istiqamah. Yang pertama apa dia? Makan. Makan ni kalau tak kena kaya, kita tak istiqamah. Ni macam kita kata bulan puasa. Alhamdulillah, tuan-tuan, ni hari sungguh mulia, hari Jumaat. Semalam ialah malam 17 Ramadan. Mulia sungguh Tuhan buat kali. Apa mesti kita pun tak reti tu hak Tuhan tak. Muhammad. Malam 17 Ramadan, malam nuzul Quran. Kena pula malam Jumaat. Malam yang sama juga berlaku apa? Peperangan Badar. Jadi mulialah hari ni, mulialah semalam. Muhammad. Cumanya kita bangkit tak semalam ni? Alhamdulillah bangkit, no? Alhamdulillah bangkit sok. Alhamdulillah. Sok tu mesti bangkit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya nak peringat dia, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dalam semua malam dalam Ramadan, tuan-tuan jangan tinggal malam Jumaat dalam bulan Ramadan. Kalau malam-malam lain, Allahumma salli alaihi wasallam, tu dah Tuhan dah melimpah kurniaan. Harga, kalau menega ni, orang menega ni dia panggil harga runtuh. Ni pahala runtuh ni.
Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Lebih-lebih lagi ialah pada malam yang terakhir daripada Ramadan. Taib. Allahu akbar. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kita ada seminggu lagi. Untuk apa? Untuk malam yang terakhir daripada Ramadan. Salli ala Muhammad. Jangan lepas. Taib. Jadi tu Nabi kata. Tapi orang, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, orang kalau dia ada minda lain, dalam kepala otak ada agama tak penting, dunia mesti penting pada dia. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi dalam berdepan di antara dua, dunia dan agama, padanya agama tak penting sangat, yang penting dunia lebih penting. Taib. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Itulah kita kata, tapi dunia, tuan-tuan, bila tak mau damai, bila tak mau damai, bila mau dia tak mai. Tu Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam, dunia ni ibarat seperti bayang-bayang. Bayang-bayang. Bayang-bayang ni, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, bila kita ligan bayang-bayang, dapat tak? Kita ligan dia lari tak? Lari sama orang kita. Lagi kuat kita lari. Lagi kuat kita kejar dia, lagi kuat dia lari. Tapi bila mana kita berhenti, tak mau ligan dia duduk di bawah tapak kaki kita. Saya cerita habuan sikit. Ni habuan kongsi. Saya ni, tuan-tuan, Muhammad, Tuhan atok hidup ni, kita belajar daripada kehidupan. Allahu akbar. Tak tahu kehidupan Tuhan ni, Tuhan atok Muhammad. Dan hidup saya lah, saya ni berazam, saya tak mau simpan harta. Nak cubalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya saya mati ni harta saya tak banyak. Nak cuba pertahan saya mati harta tak banyak. Harta yang saya ada, Allahumma salli ala sayyidina, harta yang saya perlu guna. Itu saya cuba. Belilah rumah, sederhana lah rumah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haba nak duduk anak beranak. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tak tahu lagi Tuhan atok ni. Nak buka Darul Hadis di Tok Kelin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi saya pun, orang perempuan pun orang Tok Kelin, saya kata, nampak cara depa pun bagi satu amanah untuk kira-kira peri tolong peri hidup. Jadi saya pun berazal lah, insya-Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lah ni saya pun buatlah tapak sikit rumah di Tok Kelin tu. Rumah yang saya duduk tu saya tinggal. Rumah saya duduk tu saya jual. Dia kata, ustaz, sayangnya nak beli rumah. Bukan dia mudah, ustaz jual pula. Nanti saya kata, depa tak tahu prinsip saya, baik pilah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi macam tu lah. Jadi, tuan-tuan, pasal apa? Tak mau dunia ni. Konon-konon lah tak mau dunia. Tak tahulah tak mau sungguh ke tak. Tuan-tuan, tak mau dia main dunia. Ada satu orang tu, dia kata, ustaz, saya nak bagi tanah kat ustaz. Saya kata, lah, aku tak mau dia main. Tak apa tu. Main pula, hak lain pula. Ustaz, saya nak bagi, ni dua lah nak bagi tanah kat saya. Aku tak mau dia main dunia ni. Tu kata dunia, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dia tak mau dia main. Saya susah hati pula. Pasal dia mencabar prinsip saya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, nak abang apa, tuan-tuan? Dunia ni, tuan-tuan, tak mudah. Dunia ni tak susah dapat. Yang susah dapat apa dah? Akhirat. Susah dapat. Ada satu orang ustazah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Anak dia nak pergi sekolah agama, tapi dia tak minat anak dia pergi sekolah agama. Dia suka anak dia pergi sekolah menengah biasa. Ni pun minda lain ni. Orang suka anak mengaji agama. Bila anak mengaji agama, kita syok, alhamdulillah lah anak mau pergi dorang agama. Dia tak minat, oleh kerana dia ustazah dah kot. Dia tak syok bertitle ustazah barangkali. Dia syok jadi macam lain. Jadi anak nama nak pergi Banta Mahmud, dia tak suka. Dia kata, pergi sekolah nu lah. Tawaran pun baik,
apa semua. Satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pujuk apa anak dia? Dia kata, abang, dunia payah dah. Hak tadi, hak beli saya tadi tu. Saya kata, dunia ni senang dapat, akhirat payah dapat. Dia kali saya. Dia kata, abang, dunia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Senang dapat. Dunia payah dapat, akhirat senang dapat. Saya bunuh betul ke dia kata ni. Lepas tu dia jumpa saya pula. Dia kata, Ustaz, tolong nasihat anak saya, Ustaz. Tolong nasihat anak saya, Ustaz. Maknanya suruh nasihat tu pun bercanggah dengan prinsip saya. Saya nak suruh pergi solah agama, saya nak nasihat macam mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bagi dia, dunia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, payah dapat, akhirat senang dapat. Tak apa. Dia pun bagi anak dia pergi sekolah menengah biasa. Lepas anak tu 5 tahun duduk sekolah menengah biasa, dia garu kepala. Saya kata, tu dia tu. Munyok saya tak nasihat itu. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maknanya dia sudah tersilap pilih langkah. Anak dia balik dia sabut. Tu pasal tak ada agama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Anak dia balik dia sabut, dia kata, lepas tu nak suruh pula pinasihat anak dia. Nasihat apa dah tuan-tuan? Jadi pada saya lah, bila mai tu peringkat dah lama dah, nasi dibobok lah. Nak kalih tak boleh dah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia ni tuan-tuan, Nabi kata, kalau kita bina dunia ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanpa ada asas untuk mendekatkan diri pada Allah, jadi sia-sia. Buat apa pun insya-Allah semua letak Allah. Semua tak Allah. Muhammad. Jadi kita akan mendapat kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Tu kata Ibrahim, kata Al-Syekh ataupun Al-Imam Ibrahim bin Adham, daruna amamana wa hayatuna ba'da mautina, imma ilal jannah wa imma ilan nar. Katanya apa? Daruna amamana, kampung kita depan kita, kampung kita di hadapan kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa hayatuna ba'da mautina, kehidupan kita selepas mati kita. Tu hikmah Ibrahim bin Adham. Hak kita duduk ni bukan kampung kita ni, dunia ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni bukan kampung kita. Kampung kita di hadapan kita. Di mana? Syurga ataupun neraka. Hak ni apa dia? Ni tempat singgah. Perjalanan yang jauh, tempat persinggahan saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa tujuannya? Mengambil bekal secukup-cukupnya. Untuk apa? Untuk menjadi orang kaya negeri akhirat. Tuan-tuan, bidang-bidang tanah kita bukan di dunia, bidang tanah kita di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Rumah kita, mahligai kita yang sebenarnya bukan di sini, semua nak tinggal. Hak sebenar di mana? Akhirat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi hak ni nak banyak ni. Amalan kita buat ni, perbanyakkan. Untuk apa? Untuk membeli tanah-tanah, bidang-bidang tanah, kebun-kebun dalam syurga, mahligai dalam syurga. Tuan-tuan, atas muka dunia tak apa, macam mana pun tak apa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Miskin pun tak apa, yang penting kita kaya dengan Tuhan. Alhamdulillah. Tapi jangan kita miskin di negeri akhirat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini Nabi kita pesan. Hadis yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. An Harithah ibni Mudarrib qala atayna khabbaban na'uduhu wa qad iktawa sab'a kayyans. Faqala laqad tatawala maradi wa laula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tamannawul maut. Baik. La tamannaitu. Wa qala yu'jaru ar-rajulu fi nafaqatihi kulliha ila turab atau qala fil bina. Hadis hasan sahih. Ada satu orang tabi'in bernama Harithah bin Mudarrib. Harithah bin Mudarrib nama dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Qala ataina Khabbaban, satu masa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami datang jumpa dengan Khabbab bin Al-Arat. Na'uduhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kami menziarahi dia. Wa qad iqtawa sab'a kayyas, dia ni dikelang dengan 7 kelang, 7 selang ataupun kelang. Baik. Faqala laqad tatawala maradi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Khabbab, sungguh lama sakit yang menimpa aku. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma salli alaihi wasallam, kalaulah boleh, kalau aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tak kerana aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamannawul maut, jangan kamu bercita-cita untuk mati. La tamannaitu, aku dah bercita-cita untuk mati. Qala wa qala yu'jarur rajulu fi nafaqatihi illa fi nafaqatihi kulliha illa turab. Dia beri pahala kepada satu orang laki-laki, Allahumma salli ala sayyidina, pada semua pembiayaan dan nafkahnya, illa turab, melainkan tanah, ataupun qala fil bina, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun pada bangunan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khabbab bin Al-Arat ialah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disiksa, yang diazab kerana Allah Subhanahu wa taala. Cerita azab dia tuan-tuan, dia dilayung atas api. Khabbab bin Al-Arat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipaksa dia untuk dia keluar daripada Islam oleh kafir Quraisy, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan cara disiksa dengan layung atas api. Tuan-tuan, Nabi kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bahkan dilarang oleh agama kita untuk menyiksa hamba-hamba Allah, makhluk Allah dengan api. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasal apa? Yang layak untuk menyiksa dengan api itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi kalau kita kata hari ini orang hukum ataupun orang siksa orang dalam penjara dengan karen misalnya, itu ditegah oleh agama Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalaupun hari ini kalau kita tengok, kalau orang tak pakai karen untuk manusia tapi pakai untuk makhluk namanya binatang. Pada saya lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penggunaan untuk membunuh lalat menggunakan karen itu, barangkali itu ialah penggunaan yang tidak tepat. Lalat banyak. Ada alat tu, buah karen, bila mai lalat kena zit mati. Jadi maknanya tu jenis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang barangkali boleh kita masuk ke dalam perkara yang dilarang oleh agama kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Khabbab ni tuan-tuan dilayung atas api. Sallallahu alaihi wasallam. Katanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai pada zaman Sayyidina Umar, waktu jadi khalifah Sayyidina Umar, dia kata, Khabbab, mai aku nak tengok belakang. Buka tengok, ya Allah Khabbab, Umar menangis. Pasal apa? Sebelakang sudah tidak ada isi. Sudah tidak ada kulit, yang ada hanyalah isi saja. Tuan-tuan, cerita Khabbab dilayung atas api sampai lemak tu keluar. Ini penderitaan yang ditanggung oleh Khabbab. Bertuan-tuan, kita kalau melecok manteruk lah. Melecok manteruk. Cerita melecok tu, pasal apa? Kulit tak ada. Bila orang tu melecok kena api, terbakar, orang tu memang cukup menderita kehidupan dia. Saya pernah jumpa satu orang, Tuhan bagi kat dia, Tuhan uji dia. Tuan-tuan, kulit kita ni, walaupun kulit tuan-tuan, lapisan luar ni cukup mahal yang Tuhan buat ni. Tuhan uji apa? Tuhan uji dia. Kulit ni dia jadi macam sagon tu. Kalau dia tidur, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia bangkit melupas kulit macam sagon tu. Dia kata, ya Ustaz, teruk Ustaz kata dah. Tuhan uji. Bukan boleh kena angin. Kulit tak ada ni. Bila hal besar luar tak ada, buah kipas angin tak boleh.
Keluar rumah tak boleh. Sejuk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Saya kata pakai baju sejuk. Bukan dia Ustaz. Pakai baju sejuk pun tak boleh. Tak cover. Ni luar ni kulit ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia kata baru reti nilai kulit kata dia. Memang tuan-tuan. Dia ni, orang sakit ni kata ulama, as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha la yaraha ilal marda. Kesihatan ni ialah mahkota yang duduk di atas kepala orang yang sihat. La yaraha ilal marda. Tidak melihat mahkota yang duduk di atas kepala orang yang sihat melainkan orang sakit. Betul tak tuan-tuan? Bila saya kata tak berasa nikmat kesihatan. Orang yang sakit dia kata Allah nikmatnya hampa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, waktu tu baru teringat, hari tu kalau aku pergi masjid lah. Baru teringat. Bila sakit tak boleh pergi jadi macam timun tuan-tuan. Baru nak pergi. Pasal apa? Gerak habis ada kaki. Sallallahu alaihi. Tapi macam mana dah? Macam mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dulu waktu sihat tak pergi. Bila main kecil mana kena kerak semua barulah nak pergi macam mana? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tuan-tuan. Jadi, bila kata khabab ni tuan-tuan, habis. Penderitaan cukup lama. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, 30 tahun, hampir 50 tahun penderitaan dia. Khabab ni. Pada zaman Rasulullah di Mekah, dia kena siksa. Sampai zaman Madinah 23 tahun dah. Zaman Sayyidina Umar masuk 30 tahun. 30 tahun penderitaan Khabbab ni. Belakang tak ada kulit, yang ada isi. Sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Sebab disalai atas api. Baik. Kami pun ziarahlah Khabbab bin Al-Arans. Dia telah pun dikelang dengan 7 kelang, kelang selak. Kemudian api pun disalai. Taib. Faqala laqad tatawala maradi katanya. Telah lamalah penderitaan sakitku. Walaula anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kalaulah tak kerana aku dengar Nabi kata la tamannawul maut. Jangan siapa-siapa bercita untuk mati. La tamannaitu, aku dah bercita untuk mati. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, kalaulah tak kerana Nabi kata, jangan siapa-siapa minta mati. Aku dah minta untuk mati. Baik. Pasal apa? Penderitaan dunia. Tuan-tuan, kita tak boleh minta mati kerana penderitaan dunia. Dilarang oleh agama. Sakit darah mana pun tuan-tuan, sabar. Khabbab selama 30 tahun lebih sabar penderitaan ni. Sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Melainkan kalau kita takut rosak binasa agama kita. Kalau aku lajak lagi hidup 5 tahun lagi, habis agama aku. Pasal apa? Masyarakat teruk sangat, aku tak tahan. Baik. Kalau isu berkait dengan agama, tak ada masalah. Tapi kalau tak sabar penderitaan dunia, Tuhan murka pada kita. Satu orang tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang duk kata kat dia, tu berjuang hebat. Oh, tengok dia turun di medan pertempuran fisabilillah. Sallallahu alaihi wasallam, orang kata, "Ish, macam tak takut mati tu. Tu hebat tu." Nabi kata, "Dak, tak tak hebat." Para sahabat heran pasal apa Nabi nafi. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sewaktu mana dia kena tikam, dia tak sabar dengan tikaman. Dia sakit. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sakit. Bila kena tikam ni tuan-tuan, orang tarik keluar pedang tu, jadi dia menderita tikaman tu. Jadi dia ni orang tak di kemah, orang lain teruskan perjuangan. Duk sakit, menderita, meraung sakit seorang-seorang. Orang rawat tak boleh lega. Bila orang keluar tuan-tuan, maksudnya sama para sahabat ni, mereka nak tahu pasal apa Nabi kata orang ni tak seperti yang mereka jangka.
Nabi kata dak. Dia tak mati fisabilillah. Nabi kata dia mati bukan fisabilillah. Dia tak mati syahid. Nabi kata. Tengok tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, waktu orang mendekati kemah dia ni, dia tak tahan sangat. Jadi tuan-tuan, dia ambil satu bilah pedang, dia tekan. Dia mati bukan syahid, mati bukan fisabilillah, dia mati bunuh diri. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya apa? Maknanya tidak sabar dengan penderitaan. Allahu akbar. Masya-Allah karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada di kalangan orang yang masuk syurga tanpa hisab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jenis ni 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Di antaranya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu orang yang kalau mereka sakit mereka tidak berubat. Tapi tuan-tuan jangan pi tarah tu nak pi tarah tu, tengok saiz lah, ukur saiz. Kita tak boleh pi tarah tu. Baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, taraf kita ni kalau kita sakit kita berubat. Hatta sampai hari yang terakhir sekalipun umur kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atas muka dunia ni. Baik. Waktu sedang lagi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sedang lagi, ingat lagi tuan-tuan, waktu tu suruh anak-anak buat pergi hospital. Walaupun kita kata hari ni aku mati dah. Ya tuan-tuan, buat pergi hospital. Pasal apa? Untuk mendapat pahala yang terakhir atas muka dunia. Saya ingat Ustaz Suhaimi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hari lepas buka Darul Hadis sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dengar hari apa cikgu? Ustaz Suhaimi hari Sabtu. Hari Sabtu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad cerita kat apa lah? Bangkit semayang sebelum subuh. Lepas tu dia rasa sejuk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad berasa sejuk. Bila berasa sejuk dia, kita ingat biasa sejuk tu, rupanya sejuk tu dah. Tapi kita tak kerti tu bahasa tu, yang Tuhan atau kita tak tahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi dia mendapat pahala terakhir atas muka dunia, iaitu apa dia? Buat pi ke hospital. Masya-Allah ya karim. Maknanya Sallallahu alaihi wasallam Muhammad cuba untuk mendapat pahala yang terakhir atas muka dunia, iaitu berubat. Tuan, ni disebut yu'jarur rajulu fi nafaqatihi kuliha ila turab. Maknanya diberi pahala satu orang laki-laki, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada semua perbelanjaan dia. Kita sakit berubat, sakit berubat, semua tu Tuhan kira pahala tu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita pula kata macam ni, kalau lah no, kalau tak sakit ni duitku banyak lah. Habis duit berubat ya. Tuan-tuan, pasal apa yang mengeluh macam tu? Kita ni tuan-tuan dengan Tuhan ni mengeluh pendek pun tak boleh, mengeluh panjang pun tak boleh. Mengeluh pendek macam mana? Tak boleh. Panjang? Tak boleh juga. Tuhan tak boleh. Mana apa? Kita tak redha dengan dia. Tak boleh Tuhan ni. Saya ingat satu orang guru saya, Masya Allah ya karim. Tuhan bagi ada penyakit dalam. Dia kena buatan orang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahu akbar. Jalan penat. Main mengajar. Nak mula mengajar tu, Allahu akbar. Waktu kemuncak teruk dia, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kami pergi ziarah. Jadi bila ziarah orang sakit tuan-tuan, bahasa kita biasalah, Sallallahu alaihi wasallam, kita tanya, Ustaz, macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Apa dia kata? Hak tu jatuh hati saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia tak kata kurang sikit ke, dia tak kata apa ke, ya dia kata Alhamdulillah. Kita pula jumpa orang tuan-tuan, tanya orang macam mana hari ni, boleh tahan. Pasal apa susah sangat nak kata Alhamdulillah? Ada pula orang tuan-tuan, kita jumpa Al-Musallam ala Sayyidina Muhammad, macam mana Pak Long hari ni? Setakat ini, mana setakat ini sihat lah. Amboi, susah kan nak kata Alhamdulillah. Cuma tuan-tuan kalau tak sihat, sama sikit lagi. Kalau tak apa sihat lah, Alhamdulillahi ala kulli hal. Tak apa sihat. Faham lah tu.
Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi perbelanjaan kita, kita sakit kita berubat, sakit berubat, maknanya Tuhan kira pahala. Mudah tuan-tuan. Tuhan nak bagi kita memiliki pahala yang banyak pada hari akhirat esok. Qala fil bina. Cumanya kalau masalah tanah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita beli tanah sebanyak-banyaknya, apa tujuannya? Untuk orang kata kita orang banyak harta, bidang tanah banyak, ataupun kita kata sebut atau tadi sebut qala fil bina, buat bangunan rumah yang hebat-hebat untuk orang kata cuba tengok rumah dia, tu orang panggil villa. Villa canggih nama rumah dia. Saya kemas ya. Tu rumah siapa tu? Ish, rumah dia. Tu baru tengok luar, tak masuk dalam lagi. Macam dalam, ish, tak tahu nak abang. Jadi bila orang pergi rumah kita, kita seronok orang sebut tentang hebat rumah kita. Maknanya hak ni Nabi sebut la khaira fihi, tidak ada kebaikan padanya. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau perbelanjaan jenis lain, maknanya itu dikira nafaqah, apa disebut infak ataupun nafaqah fi sabilillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana binuur hidayatik. Allahumma nawwir qulubana binuur hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim.